Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid cikgu sekalian? Baik, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan tajuk kata kerja pasif. Baik, murid-murid boleh bersedia dengan buku teks pada muka surat 31. Di situ ada gambar bersiri ya. Okey, apa yang kita katakan gambar bersiri? Gambar yang menunjukkan perjalanan sebuah cerita. Kita akan dapat lihat di sini gambar pertama ditunjuk dengan arah anak panah pergi ke gambar kedua. Dan gambar ketiga mana kita ikut ceritanya yang seterusnya dengan gambar ketiga dan anak panah yang seterusnya gambar yang keempat. Baik, sebagai ringkasan, cerita ini berkenaan dengan dua orang kawan. Dua orang kawan yang tinggal berjiran. Okey, untuk mengetahui kisah mereka, kita akan baca sama-sama ceritanya. Sudah bersedia? Untuk murid-murid yang belum menguasai bacaan, boleh ikut cikgu bersama-sama. Kita mulakan. Terima kasih jiranku. Ini tajuk dia. Okey. Berterima kasih kepada jiran ya. Hujan masih turun. Bas sekolah yang membawa Lageswari telah sampai di hadapan rumahnya. Dia tidak dapat turun. Payung tidak dibawa oleh Lageswari. Ibu Yahya ternampak Lageswari berdiri di tangga bas. Oleh itu, Ibu Yahya memberikan payung kepada Yahya. Dan di sini kita nampak untuk kita sambung ya. Cerita ini dia minta kita sambung ceritanya. Apa yang berlaku selepas Ibu Yahya memberi payung kepada Yahya. Okey. Apa yang kita perlu buat? Kita akan menyambung cerita ini dengan maklumat yang diberi di dalam gambar. Sambungannya akan bermula daripada gambar pertama. Okey. Selepas itu apa yang berlaku? Yang ini. Selepas itu yang ini dan akhir sekali ini. Okey. Untuk kita faham, cikgu ulang semula. Apabila bas sekolah sudah sampai di hadapan rumah, waktu cuaca pada hari itu hari hujan. Jadi Lageswari tidak dapat turun kerana hujan. Okey, jadi apabila tak dapat turun, Ibu Yahya yang nampak peristiwa itu memberikan Yahya sekaki payung untuk diberikan kepada Lageswari. Dan Yahya pun memberikan payung itu kepada Lageswari. Di sini Lageswari dah dapat payung dan dapat turun dan berjalan menuju ke rumahnya. Baik, fokus kepada aktiviti kita hari ini, pelajaran kita hari ini ialah kata kerja pasif. Apa maksudnya? Kata kerja pasif berlawanan dengan kata kerja aktif. Baik. Kata kerja dia ada imbuhan. Contohnya yang diwarnakan merah ini. Boleh? Satu di bawah. Yang kedua dalam gambar pertama diambil, yang ketiga di bawah juga, yang keempat diberikan Allah di bawah diberikan, dan gambar yang terakhir ada dua, digalas dan dijinjit. Baik, daripada perkataan yang cikgu bulatkan tadi, kata kerja pasif merupakan kata kerja yang ada imbuhan di. Boleh perasan? Di. Dan diikuti dengan oleh. Di, ini kata kerja bawa.
Kata kerja ambil. Kata kerja bawa. Kata kerja beri. Kata kerja galas. Kata kerjanya jinjit. Okey. Kata kerja pasif dia ada imbuhan di diikuti dengan oleh. Ada imbuhan di diikuti dengan oleh. Dibawa oleh. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada siapa? Oleh siapa? Digalas oleh, dijinjit oleh. Baik. Kita teruskan. Ciri-ciri kata kerja pasif ialah lagi pelakunya. Kalau kata kerja aktif, imbuhannya ialah me ataupun mem. Mana-manalah. Yang penting dia asas dia me. Kalau bawa dia jadi membawa. Okey, ini kata kerja aktif. Orangnya di hadapan. Lagaswari membawa payung. Jika kata kerja pasif, imbuhannya diikuti dengan kataan oleh. Jadi pelakunya di belakang. Kalau kata kerja aktif tadi, pelaku dia di hadapan kan. Lagaswari membawa payung. Kalau kata kerja pasif yang ini, imbuhan di dengan oleh, payung di hadapan, pelakunya, pembuatnya, pembawanya di belakang. Lagaswari di belakang. Kalau aktif tadi, Lagaswari di depan. Ini Lagaswari di belakang. Dia akan jadi payung dibawa oleh Lagaswari. Contoh ayat yang ini, payung tidak dibawa oleh Lagaswari. Kalau kata kerja di sini pasif, kalau kata kerja di sini aktif, membawa. Lagaswari di hadapan. Lagaswari tidak membawa payung. Okey. Di situ beza dia. Baik, mari kita lihat contoh ayat yang ada di dalam cerita ini. Yang pertama, yang ini, payung tidak dibawa oleh Lagaswari. Okey. Payung tidak dibawa oleh Lagaswari. Kata kerja pasifnya ialah dibawa. Kita cuba sambung cerita ini. Okey. Kita akan bantu murid-murid. Selepas Ibu Yahya memberikan payung kepada Yahya, ceritanya bersambung di sini. Di gambar yang pertama. Kita lihat gambar ini, Ibu Yahya memberikan Yahya payung. Lagaswari ada di dalam bas. Masih di dalam bas. Okey, Lagaswari tergendala perjalanannya di pintu bas. Tak boleh keluar. Sebab apa? Sebab hujan. Jadi, untuk gambar yang pertama, sambungan ceritanya dah ada. Ibu Yahya, oleh itu, Ibu Yahya memberikan payung kepada Yahya. Sambungannya di sini. Payung itu diambil oleh Yahya. Okey. Nampak di sini ialah kata kerja pasif. Diambil oleh Yahya. Dia ada perkataan diambil, iaitu ada imbuhan di dengan oleh. Okey. Pelaku dia yang ambilnya siapa? Yahya. Jadi kata kerja pasif, Yahya ataupun orang yang mengambilnya di belakang, benda yang diambil di hadapan. Boleh ditukar menjadi ayat aktif? Boleh. Kita tukar saja kata kerja pasif kepada kata kerja aktif. Kan? Mengambil. Jadi Yahya akan berada di depan, payung di belakang. Contoh jika kita tukar. Yahya mengambil payung itu. Yahya mengambil payung itu. Baik, itu beza dia kata kerja pasif dan aktif. Okey, kita teruskan lagi cerita yang berikut. Kisahnya.
Selepas payung diambil oleh Yahya, baik, Yahya ada satu. Di tangannya ada satu. Apa dia buat? Dia membawa payung itu pada Lagaswari. Baik, tadi cikgu guna kata kerja aktif, membawa. Kan? Okey. Tadi cikgu guna kata kerja aktif, membawa. Ayat apa? Bagaimana ayat tadi? Cikgu kata, Yahya membawa payung itu kepada Lagaswari. Tetapi di sini kita akan gunakan kata kerja pasif, dibawa. Apa benda yang dibawa? Ini dua kaki payung. Satu, dua. Di tangan satu, yang digunakan satu. Lagaswari masih menunggu di bas. Baik, ayat dia. Okey, selepas payung itu diambil oleh Yahya, dua kaki payung dibawa. Apa cikgu kata? Selepas kata kerja pasif ada oleh, kan? Ada oleh. Jadi kita sambung dengan oleh. Dua kaki payung dibawa oleh siapa? Yahya. Dua kaki payung dibawa oleh Yahya. Untuk siapa? Untuk Lagaswari. Okey, ayatnya. Dua kaki payung dibawa oleh Yahya untuk Lagaswari. Apa peristiwa selepasnya? Kita lihat, kita ikut anak panah di sini. Yahya sudah pun sampai di tempat Lagaswari berdiri. Jadi ayatnya menggunakan kata kerja pasif beri, iaitu diberikan kepada. Mana oleh? Di sinilah oleh. Sebab apa? Diberi maksudnya kita menghulurkan sesuatu. Mestilah ada penerimanya. Okey, diberikan kepada siapa? Ini dia Lagaswari. Baik, kita lengkapkan ayat ini. Payung merah diberikan kepada Lagaswari oleh siapa? Daripada siapa payung ini? Daripada Yahya. Jadi oleh Yahya. Kita ulang semula. Payung merah diberikan kepada Lagaswari oleh Yahya. Okey, nampak payung merah. Payung ungu Yahya guna, payung merah diberikan kepada Lagaswari. Baik. Selepas itu, apa yang berlaku? Lagaswari mendapat sekaki payung daripada Yahya dan lihat gambar yang terakhir. Lagaswari sudah pun boleh berjalan menuju ke rumahnya. Okey, ada dua ayat di sini kita akan gunakan kata kerja pasif, iaitu digalas dan dijinjit. Murid-murid tahukah maksud digalas dan dijinjit? Galas ialah cara kita membawa barang di atas belakang dan bertali, kita sangkut di bahu. Sebab itu kita panggil beg itu ialah beg galas. Okey, digalas maksudnya beg yang digalas di atas belakang. Okey, kita sangkut pada bahu talinya dan beg itu di atas belakang kita, itu maksudnya digalas. Satu lagi dijinjit. Apa maksud dijinjit? Dijinjit ada dua maksud. Okey, yang jelas. Satu ialah berdiri atau berjalan dengan hujung kaki. Jinjit. Tapi kita kena gandakan dia. Terjinjit-jinjit. Contohnya, bila kita terjinjit-jinjit? Bila kita berjalan menggunakan hujung kaki? Apabila kita melalui tempat yang tapaknya sempit. Contohnya kita meniti anak tangga. Jadi apabila kita takut jatuh, kita menjinjit kaki kita, kan? Contohnya Yahya terjinjit-jinjit semasa menaiki tangga kerana anak tangga itu sempit sahaja. Okey, boleh bayang tak? Menaiki tangga terjinjit-jinjit. Maksudnya menaiki tangga dengan menjengkitkan kaki menggunakan hujung kaki. Sebab apa? Anak tangganya tak luas, jadi takut jatuh. Okey, tetapi yang ini bukan terjinjit-jinjit kaki yang terjongkit. Lihat sini, apa yang dijinjit oleh Yahya, yang digalas kita dah tahu.
beg yang digalas oleh Lageswari. Jinjit yang ini menggunakan cara bawa botol air oleh Yahya. Okey. Okey, kita tulis sikit. Sini. Baik, sekejap ya. Tukar warna bagi nampak jelas. Pada tangan Yahya ada sebotol air yang ada tali. Jadi, jari Yahya menyangkut tali air. Itu yang dipanggil jinjit. Okey. Membawa membawa barang. Okey, ini saya bulatkan jinjit. Membawa barang dengan hujung jari. Itu maksudnya dijinjit di sini. Maksudnya kita gunakan maksud yang kedua. Okey. Jadi, kita boleh mulakan untuk melengkapkan ayat. Kita mula dari gambar yang ketiga. Payung merah diberikan kepada Lageswari oleh Yahya. Selepas itu ayat seterusnya, beg kan, digalas tu beg kan. Okey. Jadi, beg sekolah digalas oleh Lageswari di atas belakangnya. Boleh? Cikgu ulang. Beg sekolah. Okey. Cikgu tulis sinilah. Kita buang dulu. Tukar warna sikit. Okey. Kita buat ayat yang ini ya. Digalas, apa yang digalas? Beg. Sorry. Tak muat. Dari sini lagi. Okey. Apa yang digalas? Beg sekolah. Oleh siapa? Oleh Lageswari. Okey, jadi ayatnya, beg sekolah digalas oleh Lageswari. Di mana? Boleh sambung lagi. Ni boleh sambung lagi. Okey, di mana beg sekolah digalas? Di atas belakang. Beg sekolah digalas oleh Lageswari di belakangnya. Okey, sikit-sikit tak muat. Okey. Ayat yang seterusnya lepas kita noktah, ayat yang seterusnya ialah dijinjit. Tadi kita dah bincang apa yang dijinjit oleh Yahya. Ini botol air kan. Jadi, apa yang dijinjit? Botol air. Oleh siapa? Oleh Yahya. Jadi ayat dia kita lengkapkan. Botol air dijinjit oleh Yahya. Boleh sambung? Boleh. Pada tangan yang mana? Kiri atau kanan? Tangan kanan memegang payung, tangan kiri yang menjinjit botol air. Botol air dijinjit oleh Yahya pada tangan kirinya. Okey. Jadi, cerita ini telah pun selesai. Daripada hujan masih turun, bas sudah sampai di hadapan rumah, Lageswari tak dapat turun kerana hujan. Ibu Yahya memberikan payung dan Yahya membawa payung itu kepada Lageswari. Okey, jadi sampai di sini ceritanya bersambung. Bagaimana? Kita akan cuba membaca cerita yang lengkap dengan ayat-ayat yang sudah kita bina tadi. Okey, bersedia? Kita akan baca cerita dari awal sehinggalah gambar keempat. Kita mula sekarang. Tajuk dia,
Terima kasih jiranku. Hujan masih turun. Bas sekolah yang membawa Lagaswari telah sampai di hadapan rumahnya. Dia tidak dapat turun. Payung tidak dibawa oleh Lagaswari. Ibu Yahya ternampak Lagaswari berdiri di tangga bas. Oleh itu, Ibu Yahya memberikan payung kepada Yahya. Terus sambung. Payung itu diambil oleh Yahya. Dua kaki payung dibawa oleh Yahya kepada Lagaswari. Ataupun dua kaki payung dibawa oleh Yahya untuk diberi kepada Lagaswari. Cikgu rasa yang ini lebih sedap ya ayatnya. Dua kaki payung dibawa oleh Yahya untuk diberi kepada Lagaswari. Payung merah diberikan kepada Lagaswari oleh Yahya. Beg sekolah digalas oleh Lagaswari di belakangnya. Botol air dijinjit oleh Yahya pada tangan kirinya. Okey. Jadi begitulah cerita untuk kisah ini. Cikgu harap murid-murid boleh faham penggunaan kata kerja pasif dan apa bezanya dengan kata kerja aktif. Itulah sebabnya jika ada kata kerja pasif, ayatnya menjadi ayat pasif. Jika ada kata kerja aktif, ayatnya menjadi ayat aktif. Itu sahaja beza kata kerja yang sama tapi imbuhannya tak sama. Kata kerja pasif imbuhannya di dan ada perkataan oleh. Kata kerja aktif ada imbuhan me. Dan kata kerja pasif pelakunya di belakang, benda yang dia buat itu di hadapan. Tetapi kata kerja ayat aktif pelakunya di hadapan, benda yang dia buat ni di belakang. Okey, kita tengok contoh yang ini. Payung tidak dibawa oleh Lagaswari. Pasif. Kalau aktif, Lagaswari di depan. Lagaswari tidak membawa payung. Begitulah untuk setakat ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.